Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah selesai belajar semua pembentukan ikatan ion, ikatan kovalent, ikatan hidrogen, ikatan negatif dan juga ikatan logam. So untuk yang terakhir kita akan lihat perbezaan antara sebatian ion dan juga sebatian kovalent. Secara terperinci ni kita tidak akan membezakan kelima-lima sebatian. Kita hanya bezakan antara sebatian ion dan sebatian kovalent sahaja. Okey, jom tengok. Alright, itu adalah perbezaan antara sebatian ion dan juga sebatian kovalent. Ada 3 perkara penting yang kita akan bezakan di situ. Yang pertama dari segi takat didih dan takat lebur. Takat didih dan takat lebur bagi sebatian ion adalah tinggi, manakala bagi sebatian kovalent adalah rendah. Biasanya akan ditanya kenapa ini terjadi. Okey, ini terjadi kerana sebatian ion terikat dengan ikatan elektrostatik yang kuat. Sebab dia ada ion positif dan ion negatif kan yang terikat bila pembebasan dan juga penerimaan elektron. Maka dia ikatan elektrostatik yang terbentuk antara ion di situ mempunyai ikatan yang kuat lah. Bila ikatannya kuat, maka dia memerlukan haba yang tinggi untuk memutuskan ikatan tersebut. Sebab itulah takat didih dan takat leburnya rendah. Okey, manakala untuk sebatian kovalent sebaliknya lah, kerana ianya hanya terikat dengan kita panggil sebagai ikatan van der Waals yang lemah. Apabila lemah, dia hanya memerlukan haba yang rendah ataupun haba yang sedikit sahaja untuk memutuskan ikatan. Okey, bagi kekondaksian elektrik pula, kenapa sebatian ion boleh mengkondaksikan elektrik? Kalau kita tengok pembentukan sebatian ion, macam cikgu sebutkan tadi, dia menghasilkan cas, betul tak? Okey, boleh tengok semula contoh pembentukan sebatian ion. Katakan antara natrium dan klorida. Ion natrium Na+, ion klorida Cl-. Ada cas kan di situ? Bila ia wujud sebagai cas yang bebas bergerak ataupun ion yang bebas bergerak, maka ianya boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, itu bila kita dah belajar kimia. Sebelum kita belajar kimia, kita selalu cakap jangan dekat-dekat ataupun jangan pegang dengan tangan basah, nanti kena cas elektrik, macam tu kan. Semua datang cas elektrik daripada ion yang bebas bergerak. So untuk sebatian kovalent, dia hanyalah terbentuk daripada molekul sahaja. Molekul. Bila molekul maknanya dia tidak ada cas. Awak dah lukis kan struktur dia? Struktur dia tu melalui sharing, perkongsian, tak ada cas pun dekat situ. Bila tak ada cas, maka dia tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, dan yang terakhir adalah keterlarutan. Sebatian ion larut dalam air, manakala sebatian kovalent larut dalam pelarut organik. Okey, itu sahaja. Semoga semua faham. Terima kasih.